satu daripada PAS masih lagi didahului oleh barisan ataupun barisan alternatif seperti yang diwar-warkan oleh mereka. Dan di Perlis daripada 15 kerusi yang ditandingkan Barisan Nasional yang telah menang 7 kerusi memerlukan 3 kerusi lagi untuk majoriti negeri. Baiklah, di Dun Sabah 60 kerusi ditandingkan, 43 melebihi majoriti 23 dimenangi oleh Barisan Nasional. Kerusi-kerusi lain ditandingkan tidak dimenangi sebarang parti lain dan ada ruang pertaruhan juga tidak ataupun hangus begitu saja. Kedudukan di Terengganu pula daripada 32 kerusi ditandingkan Barisan Nasional menang 24 kerusi, PAS 8 kerusi dan masih belum menangi sebarang kerusi. Okey, ini kedudukan terkini daripada 222 kerusi parlimen ditandingkan, 100 setakat ini milik Barisan Nasional, separuh lagi 100 atau 48 lagi perlukan, 15 PAS, 15 DAP, 13 Parti Keadilan Rakyat Bersekutu Bebas dan juga SNAP. Tidak ada sebarang kerusi. Semakin kita menyaksikan semakin panas. Dan Barisan Nasional memerlukan lebih kurang 48 kerusi lagi. Jadi bagaimana pendapat Datuk? Barangkali saya fikir BN akan dapat two-third majority ini, tapi dengan amat berkurangan lah bilangan kursi. Sekarang ini pun pembangkang sudah mendapat 43. 43 itu sudah sekali ganda daripada kursi yang dulu yang dimiliki oleh pembangkang. Jadi ini akan ada lagi angka-angka yang timbul. Jadi kerana itu kita fikir bahawa suatu perubahan yang meributlah sedang berlaku dalam parlimen kita dan di negeri-negeri. Dan akan ada beberapa negeri akan kalah barangkali, ataupun bukan kalah, kita katakanlah kita akan berganti tangan lah. Saya nak tanya, apa kesannya daripada sebuah kerajaan yang tidak memperoleh undi 2/3 majoriti? Mereka hanya menang tapi tidak memperoleh undi. Kiranya itu terjadi. Kalau parlimen itu bermakna kita tidak boleh meminda perlembagaan. Kalau kita nak membuat suatu perpindahan besar dalam perlembagaan, kalau tidak ada two-third majority, maka kita boleh buat pindahan itu. Tapi kalau kita ada two-third majority dan lebih, maka kita boleh buat pindahan. Jadi itu tidak menjadi kesalahan besar. Tapi kalau negeri itu memanglah kita tak boleh buat apa-apa lah. Maknanya kita merintah seperti biasa saja. Apalagi kalau kita nak mempunyai rancangan yang besar-besar, maka tidak mencukupi majoritinya. Jadi kerana itu kita akan menghadapi masalah. Tapi yang paling penting hari ini saya fikir pada tahun ini, kalau misalnya parti pemerintah Barisan Nasional sudah tidak boleh mengambil Kelantan, sudah kehilangan Pulau Pinang dan mungkin tergugat 2-3 negeri lagi dan tergugat, maka saya melihat suatu cabaran yang amat besar terhadap pemimpinan nasional. Itu cabaran yang terbesar. Parlimen sekarang sudah mempunyai 100 seat, 100 kursi yang menang, dan kita masih memerlukan 48 lagi untuk majority. Tetapi itu sendiri menunjukkan bahawa pimpinan nasional kerajaan Barisan Nasional sudah tergugat kewibawaannya, dan orang sudah mempersoal ini. Nah, ini akan menjadi persoalan besar saya fikir pada akhir malam ini lah. Dalam pilihan raya ini, dan kita harus memerhatikannya. Baiklah, bersama kita sekali lagi Faizul Umar dari Pro Waris yang pastinya banyak yang boleh dikongsikan dari masyarakat kita dengan profesional generasi muda ini. Keputusan yang baru diumumkan kita saksikan kat TV tadi dari Jerman, yang ramai menantikannya. Nampaknya Datuk Chris Mahathir menang, dan ini memberikan satu, sebab beliau ni muka baru yang diletakkan di situ. Mungkin ada sesuatu yang diperkatakan. Mungkin Datuk Chris pada pandangan saya adalah satu-satunya calon atau satu antara calon-calon yang lain yang mungkin begitu layak memegang tampuk kepimpinan bila mereka akan undi. Kerana usaha beliau beliau telah korbankan selama 4 tahun, 5 tahun apabila beliau mendapat undian tertinggi dalam pemuda UMNO. Beliau telah pergi ke luar negara, beliau telah banyak berjasa di dalam dan luar negara.
tidak kira lagi Pemuda UMNO, Aman Malaysia dan juga persatuan yang dipelopori, SPP oleh beliau iaitu Aksara. Yang menjadi uniknya bertanding di kursi utara, di sebelah utara itu, di Kelantan, di Kedah, di Perlis adalah komuniti Siam. Yang saya rasa adalah merupakan suatu komuniti yang perlu diberi tumpuan oleh mana-mana pemimpin. Kerana komuniti Siam ini sentiasa mengambil kira gerakan ataupun usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia dalam memastikan bahawa perhubungan selatan Siam, terutama orang Islam yang tinggal di situ, adalah dalam keadaan baik. Itu kerana mereka pasti mempunyai saudara mara yang masih lagi di sana dan harta benda di sana. Jadi saya yakin bahawa sekiranya kalau kerajaan Malaysia perlu kalau nak beri tumpuan tentang perhubungan luar negara, tolonglah beri tumpuan terhadap perkara seperti ini, iaitu terutamanya melibatkan orang Siam pun di Siam. Kerana perbezaan Datuk Mukhlis itu adalah tidak kurang daripada 2,500, 2,400 sebenarnya tinggi. Ini menunjukkan bahawa Datuk Mukhlis telah berjaya memasuki di dalam masyarakat Siam itu sendiri dan mungkin mengatasi apakah isu-isu yang bergolak di kalangan mereka. Dan kita nak artikan legacy Tun Dr. Mahathir yang pastinya sentimen itu. Oh, itu sudah pasti. Sekiranya Khairi Jamaluddin menggunakan kekuatan Paklah untuk mendapatkan, untuk dicalonkan kursi Rembau dan menang dengan baik, apa salahnya kalau Datuk Mukhlis menggunakan Tun Mahathir? Jadi keseimbangan itu ada. Tapi perlu kita lihat juga, kedudukan Datuk Mukhlis adalah beliau mendapat kursi tersebut tanpa dilobi, tanpa Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tapi Khairi Jamaluddin agak berbeza. Itulah pandangan orang luar bandar melihatkan kenaikan pemimpin daripada legasi Perdana Menteri ataupun bekas Perdana Menteri atau bekas Menteri. Jadi kita perlu ambil iktibar daripada kesan-kesan ini dan pastikan bahawa kita menjawab setiap soalan yang dibentangkan oleh orang-orang yang mungkin berasa tidak puas hati terhadap kepimpinan negara pada hari ini. Okey. Alang-alang Feris berada di sini, tadi saya sebutkan tentang kemenangan Menteri Kabinet yang sangat-sangat senior ni ya. Dan juga yang terkini kita dapat saksikan keputusan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga menang di kawasan yang berjawatan ini. Dan sampai di sini Minister Jaya mengekalkan kursi beliau. Datuk Sri Abdul Aziz berbeza dengan cerita ataupun kisah Datuk Sri Abdul Aziz. Dua-duanya lama, dua-duanya senior. Seorang terpaksa menerima tiket, seorang lagi meneruskan. Dan antara yang pandangan yang diberikan oleh Prof. Mahathir yang kita dengarkan tadi ialah kerana dia perform. Jadi dalam kita meremajakan kepimpinan ini, seolah-olah signifikansi protege itu, legacy anak dan bapa Perdana Menteri dan anaknya itu sesuatu yang kita dah dengarkan. Putting that aside, mentor protege itu untuk kementerian atau Menteri Perdagangan Kebangsaan Universiti. Benar. Ya. Saya sebenarnya amat risau apabila negara mencapai satu tahap yang lebih tinggi, meletakkan satu piawaian yang lebih tinggi. Contoh seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri telah meletakkan pembangunan negara begitu jauh terkehadapan sehingga nak dikejarkan oleh Datuk Sri Abdul Ahmad Badawi pun agak susah. Dan saya rasa tidak ada kalau kita nak membandingkan Datuk Sri Abdullah dengan Datuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi kesinambungan kepimpinan itu perlu ada. Kita tidak boleh pandang remeh dan tidak pandang endah langsung terhadap kepentingan tersebut. Kerana kesinambungan kepimpinan itu perlu dipupuk peringkat awal lagi. Apabila seseorang pemimpin itu telah outperform all the way through, katakan 20 tahun dia duduk di MITI, 20 tahun dia outperform, nak cari outperform dia jangkaui. Jadi ini akan menjadikan suatu akibatnya akan terdapat jurang perbezaan di antara yang outperform dan yang baru menggantikan. Dalam kes Datuk Sri Abdul Ahmad Badawi dan Datuk Dr. Mahathir Mohamad sering dipertikaikan dan sering jadi perdebatan antara orang ramai. Jadi saya tidak dapat melihat mana-mana pemimpin yang tidak boleh mengambil alih portfolio Datuk Sri Abdul Ahmad, Datuk Sri Abdul Aziz
Tapi terdapat juga kandidat seperti menteri-menteri yang lain yang diberi mandat dan boleh outperform juga seperti Datuk Sri Rafi Raizal, contoh seperti Datuk Muhyiddin Yassin, seperti Datuk Sri Khalid Nordin contohnya. Ini akan membenarkan mereka melebarkan sayap bukan hanya pakar dalam domestik portfolio, tetapi foreign portfolio juga, seperti MITI kan. Terdapat juga ramai lagi anak-anak buah kita yang saya rasa layak untuk memegang tampuk pemerintahan portfolio yang dipegang oleh Datuk Sri Rafi Raizal. Ya, tapi beliau memegang menteri portfolio menteri perdagangan